Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita pimpinannya sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat mendengar sebahagian daripada sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kepimpinannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran kita, usaha kita untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha kita mendatangkan cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus agar kita dapat mengamalkan dan mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan kita juga panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan kita pada 10 awal daripada bulan, 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah, di mana 10 hari awal ini merupakan hari-hari yang penuh keberkatan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dituntut untuk memperbanyakkan, mempertingkatkan amalan-amalan kita pada hari 10 awal Zulhijjah ini. Jadi ini hanyalah sebagai peringatan dan juga sebagai untuk kita mengingatkan antara satu sama lain supaya kita tidak leka dan juga tidak lalai daripada peluang-peluang ataupun hari-hari yang dituntut untuk kita memperbanyakkan amalan. Jadi apa kalau dalam rangka memperbanyakkan amalan itu, bolehlah kita lakukan berbagai-bagai amalan, terutama memperbanyakkan puasa daripada awal Zulhijjah sampailah pada 9 Zulhijjah. Kemudian nanti kemudian dengan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, memperbanyakkan selawat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memperbanyakkan sedekah. Jadi ini adalah hari-hari untuk kita memperbanyakkan ibadat sampailah nanti masuk kepada hari raya Idul Adha. Jadi saya pesanan ini bukan hanya untuk mendengar, khususnya saya pesan ini adalah untuk diri saya dahulu dan juga amnya pada yang mendengar dan juga yang melihat video ini. Ini adalah hari-hari ibadat, maka janganlah kita leka, janganlah kita terus terhibur dengan perkara-perkara dunia. Sempatkan masa kita, adakan masa kita dalam untuk meraih fadilat, kelebihan yang Allah berikan pada 10 awal Zulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayat sehingga kita dapat mengamalkan dan juga dapat menambahkan amalan kita pada 10 hari pertama daripada Zulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali pada pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu telah kita melalui tentang pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan telah kita dengar bagaimana Abu Talib memulakan upacara pernikahan tersebut. Bagaimana Abu Talib itu dimuliakan dan didahulukan
Dan kita pun dah dengar pada minggu yang lalu bahawa jika mana dalam urusan merisik, urusan pernikahan, biarlah dia itu dimulai oleh orang-orang yang berumur. Dan orang-orang yang berkebolehan untuk ke depan dan juga berkata-kata. Baik. Dan juga kita telah melalui pada minggu yang lalu bagaimana, apakah yang membuatkan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha memilih Nabi SAW untuk menjadi suaminya. Tentang kisah seorang Yahudi yang datang kepada segolongan perempuan Quraisy yang sedang mempunyai perayaan tersendiri. Maka Siti Khadijah menyimpan apa yang diucapkan oleh orang Yahudi itu dalam hatinya, dan kemudian apa yang beliau simpan itu menjadi kenyataan dengan perkahwinan beliau dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini apa yang telah kita lalui pada minggu yang lalu. Jadi hari ini kita menyambung tentang tajuk yang baru, tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kita sedia maklum bahawa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha juga sebagai isteri yang pertama dan satu-satunya isteri Nabi sampailah beliau wafat. Baik. Jadi apakah pengajaran, iktibar yang kita boleh ambil daripada perkahwinan Nabi SAW yang mulia ini? Yang pertama apa? Ini diambil daripada kitab Fiqhus Sirah karangan Al-Imam Al-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Apa yang beliau katakan dalam kitabnya? Nabi SAW bukanlah seorang yang menginginkan kekayaan dan juga kecantikan. Nabi SAW adalah seorang Nabi, seorang manusia yang tidak menginginkan kekayaan dan juga tidak menginginkan kecantikan. Dua perkara. Kekayaan. Nabi SAW tidak menginginkan kekayaan bermakna apa? Nabi SAW tidak menginginkan keduniaan. Urusan-urusan dunia ni Nabi tak rasa benda ni satu perkara kemestian. Dalam erti kata yang lain, bukanlah bermakna kita ini tidak boleh menjadi orang yang kaya. Tak. Kita ni bukan maknanya bukannya maknanya Nabi tak jadi orang kaya. Nabi bukan tak nak jadi orang kaya. Nabi mampu untuk menjadi orang kaya, tapi Nabi tidak menginginkan. Tapi bukan bermakna kita sebagai umat Nabi SAW tidak boleh menjadi orang kaya. Tak. Tidak boleh jadi orang yang berduit, tidak boleh mempunyai rumah yang besar, kereta yang mewah dan sebagainya. Bukan itu tujuannya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sini apa? Apabila kita mendapatkan kemurahan rezeki, kita mendapatkan kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kekayaan kita itu melekat dalam hati kita. Janganlah kekayaan kita itu melekat dalam hati kita. Jadi kalau benda itu sudah melekat dalam hati kita, maka itulah yang akan menimbulkan masalah. Jadi balik pada apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Ramadan Al-Buti, Nabi SAW bukanlah seseorang yang menginginkan kekayaan. Nabi bukanlah orang yang mengejar kekayaan dan juga mengejar kecantikan. Bukanlah Nabi nak berkahwin itu Nabi nak cari perempuan-perempuan yang cantik saja, tak. Baik. Andai kata itulah tujuan baginda Nabi SAW, maka sudah tentu baginda akan mencari isteri yang lebih muda dan belum berkahwin. Kalau memanglah Nabi SAW itu memang orang yang mencari kecantikan, maka sudah tentulah Nabi SAW akan mencari isteri yang lebih muda dan juga isteri yang belum pernah berkahwin. Baik, kenapa kita perlu tahu perkara ini? Kenapa kita perlu tahu bahawa Nabi SAW bukanlah orang yang mengejar kecantikan, bukan orang yang mengejar kekayaan. Bahkan Nabi SAW memilih Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menjadi isteri yang pertama. Sedangkan Nabi SAW itu orang yang masyhur pada zaman Nabi SAW. Nabi mampu untuk berkahwin dengan perempuan yang cantik, perempuan yang belum pernah berkahwin.
Tetapi Nabi SAW sebaliknya. Baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan sangat mencintai Sayyidatina Khadijah. Dan itu semua bukan kerana harta dan juga bukan kerana kecantikan. Tapi kerana apa? Kerana kemuliaannya di sisi kaumnya. Semuanya itu bukanlah kerana kekayaan Siti Khadijah, bukanlah kerana kekayaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, tetapi kerana Siti Khadijah ini adalah perempuan yang mulia di sisi kaumnya. Sebab itu kalau masih kita ingat waktu awal-awal kita membahaskan tajuk ini, Siti Khadijah radhiyallahu anha juga dikenali sebagai At-Tahirah, perempuan yang mulia atau perempuan yang bersih. Jadi Nabi SAW berkahwin dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha bukan kerana harta, bukan kerana kecantikan, tetapi kerana kemuliaannya di sisi kaumnya. Jadi apa yang kita boleh ambil di sini, apa yang ditulis daripada Imam Syekh Ramadan Al-Buti ini adalah, apabila kita hendak berkahwin dengan seseorang, janganlah kecantikan dan kekayaan itu menjadikan tujuan utama kita hendakkan seseorang itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dalam maksud hadis, tungkahul mar'atu lidiniha. Perempuan itu dinikahi kerana agamanya, kata Nabi SAW. Wali jamaliha, dan kerana kecantikannya. Wali maliha, dan kerana hartanya. Fahfazu bizatid din, dalam maksud hadis, maka jagalah yang mempunyai agama. Bermakna Nabi SAW prioritize. Kalau kita nak menikah dengan seseorang, perhatikan, prioritize dia punya agama. Agamanya baik, akhlaknya baik, maka dahulukan. Walaupun tidaklah secantik orang yang lain, walaupun tidaklah seberharta orang yang lain, tetapi jika mana dia itu mempunyai agama, maka dia akan menjadi penyejuk bagi hati si suami itu. Buat apa kalau dia kaya? Mohon maaf, buat apa kalau dia kaya tapi dia selalu akan membuatkan hati si suami itu runsing? Kenapa kaya? Kerana nak kena layan klien, nak kena jumpa orang lelaki-lelaki yang lain, nak kena uruskan itu, uruskan ini, sampai dia tidak ada masa dengan suami. Jadi buat apa kalau kita nak berkahwin dengan seseorang yang tidak akan meluangkan masanya untuk si suami? Subhanallah. Baik. Jadi tujuan Nabi SAW berkahwin, Nabi bukanlah orang yang menginginkan kekayaan, bukanlah Nabi menginginkan kecantikan. Baik, itu jelas. Jadi begitulah martabatnya ataupun spesialnya Siti Khadijah radhiyallahu anha di hati baginda Nabi SAW. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata apa? Adalah Rasulullah SAW hampir saja tidak pernah keluar rumah kecuali setelah memuji Siti Khadijah terlebih dahulu. Kita nampak bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Apa dia kata sini? Adalah Nabi SAW hampir. Bermakna most of the time. Kebanyakan masa Nabi SAW, Nabi tidak pernah keluar daripada rumah. Nabi tidak pernah keluar daripada rumah kecuali setelah memuji Siti Khadijah terlebih dahulu. Memuji ni bermakna ingat bagaimana pengorbanan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bagaimana Siti Khadijah membantu Nabi, bagaimana Siti Khadijah selalu berada di samping Nabi. Nabi kena uji, Nabi kena itu, kena ini. Siti Khadijah lah orang yang pertama yang akan menenangkan baginda Nabi SAW. Nabi pula mendapatkan wahyu pertama, orang yang pertama jumpa Nabi adalah Siti Khadijah Al-Kubra. Tenangkan hati Nabi SAW. Jadi bagaimana Nabi tak sayang pada Siti Khadijah? Sangat sayang kepada Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik. Nabi hampir saja tidak pernah keluar rumah
kecuali setelah memuji Siti Khadijah terlebih dahulu. Nabi tak kisah dekat situ tu ada Siti Aisyah ke, ada Ummu Salamah ke radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu anhunna ajma'in. Tak kisah siapa pun kat situ, Nabi tahu yang meriwayatkan ini adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan hampir saja Nabi keluar daripada rumah tanpa memuji Siti Khadijah terlebih dahulu. Subhanallah. Jadi ini kita boleh terapkan dalam kehidupan kita seharian bagi suami-suami sekalian. Suami-suami para lelaki yang mendengar, yang melihat video ini, kita ambil daripada perbuatan baginda Nabi SAW. Bukan maknanya kita cuma buat ni kalau kita ada 2 isteri atau 3 isteri, tak. Nak cakap sini apa? Kenang selalu pengorbanan isteri kita. Melahirkan anak kita, susah penat kita. Dulu waktu kita kahwin badannya itu kurus, kemudian menjadi besar. Menjadi lebar sedikit gara-gara apa? Kerana sudah melahirkan, jadi badan tak secantik dahulu dan sebagainya. Jadi ini semua adalah pengorbanan isteri kita menghancurkan, meninggalkan kecantikan badannya demi untuk kebahagiaan keluarga, demi untuk melahirkan anak. Subhanallah. Jadi kita sebagai suami kenang-kenang. Bukan maknanya kita nak kena kenang 24 jam, tak. Tapi selalu kenang. Tak kenang hargai pengorbanan si isteri tu. Bukan kita nak tinggalkan atau bukan kita nak melalaikan dan juga tidak menghargai apa yang dilakukan oleh si isteri tu. Dan itu yang kita biasa dengar kan, bagaimana kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, datang seorang yang datang nak pergi report kepada Sayyidina Umar tentang kelakuan isterinya. Tiba-tiba dia nak masuk rumah Sayyidina Umar, nak bilang nak report pada Sayyidina Umar, dia dengar isteri Sayyidina Umar punya suara lebih tinggi daripada suara isteri dia. Isteri Sayyidina Umar punya suara lebih tinggi daripada suara orang yang nak pergi mengadu ni. Jadi member dengar ni, U-turn lah. Dah dengar ni, alamak. Aku harapkan Umar, dia pun lagi teruk pada aku. Tu bahasa kita lah. Jadi bila nak U-turn, Sayyidina Umar pun buka pintu, nampak ni lelaki. Dia tanya, wahai saudara, apa yang kau buat kat depan rumah aku? Langsung lelaki ni kata, Tuan, wahai Amirul Mukminin, saya datang ini untuk mengadu tentang keadaan isteri saya. Tetapi bila saya datang sini, saya lihat isteri kamu, wahai Umar, lagi teruk, lagi naik suara daripada isteri saya. Jadi saya rasa tak perlulah untuk saya minta advice, kerana orang yang saya nak minta advice tu lagi teruk. Keadaannya lagi teruk. Sayyidina Umar kata, tenang. Sayyidina Umar kata dengan pendek saja, biarkan. Dia dah penat kerja, dia dah penat buat itu, buat ini. Sekali-sekala dia nak marah, nak luahkan dia punya perasaan, dia punya geram tu, biarkanlah. Tapi kalau hari-hari ada saja dia nak marah, hari-hari ada saja dia nak komplain, nak tu, nak ini, tu bukan kadang-kadang. Itu dah namanya selalu. Maka itu kena dididik lah. Tak boleh nak biarkan saja. Baik. Jadi, begitulah balik pada Nabi SAW. Nabi SAW mengenang Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Orang yang pertama beriman. Orang yang pertama yang ada dengan Nabi SAW. Selalu berada di samping baginda Nabi SAW. Subhanallah. Jadi itulah apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hampir saja Nabi itu tidak keluar rumah kecuali setelah memuji Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha terlebih dahulu. Subhanallah. Baik. Disambung sini kata lagi, pernikahan baginda berterusan sehingga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pulang ke rahmatullah ketika beliau berumur 65 tahun. Sepanjang itu baginda tidak pernah terniat hendak berkahwin dengan yang lain pada umur, hendak berkahwin yang lain. Sedangkan orang-orang yang berada pada umur, sedangkan lelaki yang ada pada zaman itu, yang berada dalam lingkungan umur daripada 20-an hingga 50-an, mempunyai kecenderungan untuk beristeri lebih daripada satu. Nabi SAW melayari bahtera perkahwinan dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha selama 25 tahun.
selama 25 tahun. Nabi SAW berumur 25 tahun dan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha mengikut riwayat yang masyhur berumur 40 tahun. Dan Nabi SAW sama-sama dengan Siti Khadijah tidak berkahwin dengan isteri yang lain, dengan mana-mana isteri pun, kecuali setelah Siti Khadijah wafat. Dan beliau wafat ketika berumur 65 tahun. Dan Nabi SAW ketika itu berumur 50 tahun. Subhanallah. Jadi, perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah selama 25 tahun. Dan selama 25 tahun itu, Nabi tidak pernah terniat, tidak pernah terdetik dalam hati Nabi SAW untuk berkahwin dengan isteri yang lain. Tidak pernah Nabi terdetik untuk berkahwin dengan isteri yang lain selama Nabi masih dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sedangkan orang-orang lelaki pada zaman itu, pada zaman jahiliyah, orang-orang lelaki yang berumur antara 20-an sampai kepada 50-an, mereka semua berkecenderungan untuk beristeri lebih daripada satu. Untuk mempunyai isteri lebih daripada satu, dan jika mana mereka ada isteri lebih daripada satu, maka itu bukan perkara yang extraordinary. Itu adalah perkara yang normal. Ada yang kahwin sampai 4, ada yang kahwin sampai 6, ada yang kahwin sampai 10 isteri. Perkara itu normal. Zaman dahulu normal. Zaman kira itu abnormal. Suami yang kahwin pun, suami pun jadi tak normal. Bukan orang sini lah, orang mungkin sebelah utara. Jadi balik pada tentang Nabi SAW. Kalau kita lihat bagaimana Nabi menjaga perkahwinan baginda Nabi, Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan tidak berkahwin dengan mana-mana isteri, tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan selagi mana Nabi masih berkahwin dengan Siti Khadijah. Nak tunjukkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, nak tunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW bukanlah orang yang suka kepada perempuan. Atau bahasa kita, maaf kata, gila perempuan. Nak perempuan sana, nak perempuan sini, situ nak kahwin, ini nak kahwin. Semua perempuan dia nak, semua jenis perempuan dia nak berkahwin. Nabi SAW bukanlah jenis itu. Nabi bukanlah jenis itu. Jadi Nabi memilih untuk tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan apabila masih dengan Siti Khadijah, nak menunjukkan Nabi bukan jenis orang yang suka pada perempuan, atau womanizer lah kita panggil. Subhanallah. Begitulah kemuliaan baginda Nabi SAW sekaligus menunjukkan kesucian baginda Nabi SAW. Subhanallah. Baik, kemudian yang kedua, apa yang kita boleh ambil daripada Nabi tidak berkahwin dengan lain, ketika Nabi masih berkahwin dengan Siti Khadijah, nak menunjukkan bagaimana Nabi menghargai Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nabi nampak bagaimana pengorbanannya Siti Khadijah. Nanti kita akan lalu Nabi SAW bagaimana Nabi mendapat wahyu dan ditenangkan oleh Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemudian ketika mana Nabi SAW dikepung ataupun diboikot oleh orang-orang Mekah, Siti Khadijah mengeluarkan semua hartanya. Siti Khadijah mengeluarkan semua hartanya demi untuk support, memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang affected. Jadi Nabi SAW nampak bagaimana pengorbanan isterinya itu yang membuatkan Nabi tak berkahwin dengan perempuan, mana-mana perempuan ketika masih lagi berkahwin dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila Nabi SAW berkahwin dengan Siti Khadijah, daripada orang yang berbadan sampai kepada orang yang kurus, itu nampak bagaimana Siti Khadijah menyerahkan semua jiwa dan raganya untuk Nabi SAW, agar mana Nabi SAW terus dapat berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas macam-macam reason, macam-macam sebab, dan juga merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga apa yang Allah takdirkan, maka baginda tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan ketika mana masih lagi berkahwin dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nabi tak ada kata
Ni aku dah kahwin dengan kau 10 tahun ni, dah masalah untuk aku mencari isteri yang baru pula. Tak ada. Nabi tidak seperti itu. Nabi bukanlah orang yang suka kepada perempuan, tak. Jika mana kita lihat setelah kewafatan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Nabi SAW berkahwin dengan beberapa isteri-isteri yang perempuan-perempuan yang mulia. Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Ummu Salamah, Sayyidatina Ummu Habibah, Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Juwairiyah dan sebagainya. Jadi banyak isteri-isteri Nabi SAW dan semua itu Nabi berkahwin bukan kerana kehendak Nabi, tetapi kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata Nabi nampak ni Nabi nak kahwin, tak. Nabi berkahwin kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi yang kehendak kahwin. Bukan Nabi yang hendak berkahwin. Baik, subhanallah. Jadi kemudian bila kata tadi yang nombor satu tadi, bahawa laki-laki pada zaman itu yang berumur antara 20-an sampai 50-an, mereka itu cenderung untuk berkahwin lebih daripada satu, dan itu tak apply kepada baginda Nabi SAW. Tak apply kepada Nabi SAW, nak menunjukkan Nabi bukan orang yang suka kepada perempuan. Baik, kemudian apa yang kita nak faham daripada sini adalah perkara ini, kenyataan ini mematahkan, menghilangkan ataupun menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang benci kepada Islam. Menjawab tuduhan musuh-musuh Islam. Kenapa? Mereka ni mengatakan bahawa Nabi SAW apabila berkahwin lebih daripada satu. Ketika Nabi wafat, Nabi ada 9 isteri. Jadi mereka mengatakan bila Nabi SAW wafat, dalam keadaan mempunyai 9 isteri, nak menunjukkan Nabi itu suka kepada perempuan ataupun womanizer. Na'udzubillah. Subhanallah. Kenapa? Kalaulah Nabi itu betul-betul womanizer, orang yang suka pada perempuan, dan tentu Nabi bila berkahwin dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, maka Nabi akan kahwin lebih daripada seorang isteri. Tapi Nabi tak sebegitu. Sedangkan perkara itu berkahwin lebih daripada seorang pada zaman itu adalah perkara yang normal. Subhanallah. Tapi Nabi tak memilih untuk berkahwin yang lain. Nabi memilih untuk hanya setia dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Subhanallah. Baik. Jadi bila mereka tuduh seperti itu, maka the fact yang Nabi kahwin hanya seorang saja ketika Siti Khadijah masih ada itu menunjukkan Nabi bukanlah orang yang womanizer. Jadi kalau andai kata kita lepas dengar ni, kita baca-baca artikel-artikel di internet ni, macam-macam artikel ada. Musuh-musuh Islam ada, yang benci Islam ada, yang suka Islam pun ada. Jadi musuh-musuh Islam ini mereka akan mereka-reka cerita. Mereka akan nak menukar-nukarkan cerita sehingga nampak macam as if macam cerita tu betul. Mereka nak tukar sejarah. Jadi bila kita tahu sejarah, kita tahu bahawa bila kita mengenal sejarah, kenal sirah baginda Nabi SAW, kita akan mematahkan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Subhanallah. Sebab tu pentingnya untuk kita mempelajari sirah. Jadi kita tahu dia punya real story tu macam mana. Kalau kita tak tahu, kita pun main baca saja. Kita membaca nampak Nabi adalah orang yang suka pada perempuan, dengan bukti bahawa Nabi kahwin, Nabi ada 9 isteri ketika Nabi wafat. Kita pun percaya. Nampak? Padahal dia melindung kita. Dia menutup yang Siti Nabi tak berkahwin dengan isteri lain ketika masih bersama dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik. Jadi itu terang. Kemudian satu lagi fact yang mematahkan musuh-musuh Islam yang nak mengatakan bahawa Nabi itu adalah orang yang suka pada perempuan adalah Nabi SAW memilih untuk berkahwin dengan seorang janda. Nabi memilih untuk berkahwin dengan seorang janda. Sedangkan pada ketika itu Nabi berkemampuan boleh saja untuk memilih mana-mana perempuan yang Nabi nak.
Yang belum pernah berkahwin. Tapi Nabi SAW memilih untuk berkahwin dengan seorang janda. Subhanallah. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan Nabi suka kepada perempuan atau womanizer, na'uzubillah, maka ini dua fakta atau ini dua fact, dua perkara ini boleh mematahkan tuduhan mereka. Boleh menjawab tuduhan mereka. Tuduhan apa? Mereka mengatakan bahawa Nabi adalah orang yang suka pada perempuan ataupun womanizer, na'uzubillah. Jawapannya apa? Nabi SAW bila berkahwin dengan Siti Khadijah, Nabi tidak pernah berkahwin dengan mana-mana perempuan. Yang kedua, Nabi SAW memilih berkahwin dengan janda instead of berkahwin dengan orang yang belum pernah berkahwin. Jadi kalau kita baca ada orang-orang yang mengatakan sedemikian, kita tahulah mereka itu hanyalah untuk memburukkan Islam. Jadi mereka memburukkan Islam itu daripada mana-mana arah, termasuk dengan arah daripada arah menukar-nukar cerita atau sirah baginda Nabi SAW. Tak ada kerja lah. Benar-benar benci Islam sampai to that extent. Jadi orang yang tahulah bahawa orang ini sedang memburuk-burukkan Islam. Subhanallah. Baik, jadi selesai kita daripada pembahasan tentang perkahwinan baginda Nabi SAW bersama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kita menyambung pada tajuk yang baru tentang pembinaan Kaabah. Menyambung pada tajuk yang baru tentang pembinaan Kaabah. Bila kata tentang pembinaan Kaabah di sini, bukan bermakna Kaabah tu nak dibuat, tak. Tapi adalah Kaabah itu hendak diperbaharui bangunannya. Kita panggil renovation lah. Pembinaan Kaabah ataupun pembinaan semula Kaabah. Mengubah suai, ada pengubah suaian pada dinding dan juga bangunan Kaabah. Baik. Jadi pembinaan Kaabah ini perkara pembaikan, pengubah suaian dinding Kaabah ini ataupun ada extension pada Kaabah ini berlaku ketika baginda Nabi SAW berumur 35 tahun. Nabi SAW berumur 35 tahun ketika pengubah suaian, renovation terhadap bangunan Kaabah. Apa sebab mereka boleh sampai nak bina Kaabah balik? Baik. Ketika Nabi SAW berumur 35 tahun mengikut pendapat yang sahih atau pendapat yang masyhur, kota Mekah dilanda banjir yang melebihi benteng yang dibuat untuk menghalanginya. Jadi ianya bermula kerana banjir yang melanda kota Mekah. Macam mana banjir tu boleh ada? Kerana benteng yang menghalang banjir tersebut pecah. Ada yang mengatakan banjir tu, air tu tinggi sampai melebihi benteng tersebut. Jadi air itu masuk ke dalam kota Mekah. Dan sekaligus membuatkan kesan daripada banjir tersebut, membuatkan sebahagian daripada tembok-tembok Mekah, tembok-tembok Kaabah menjadi retak atau menjadi goyang. Jadi sekarang ni ketika Nabi SAW berumur 35 tahun berlaku banjir di kota Mekah. Kerana dia punya benteng itu pecah ataupun air itu melebihi benteng tersebut. Jadi kesan daripada banjir tersebut membuatkan bangunan Kaabah ni goyang. Macam mana dia boleh goyang? Kerana bangunan Kaabah itu sudah retak. Bangunan Kaabah ni sudah retak. Macam mana dia boleh jadi retak? Macam mana dia boleh jadi retak? Kerana perbuatan seorang wanita. Ustaz macam condemn perempuan je Ustaz. Tak, bukan saya condemn. Ini apa yang cerita saya bilang lah. Subhanallah. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan, seorang wanita, dia ni niat dia baik. Niat dia baik, dia buat apa? Dia niat nak mewangi-wangikan Kaabah dengan membakar bukhur. Membakar asap-asap yang untuk mewangi-wangikan di sekeliling Kaabah. Tapi dia tersilap. Mungkin dia terekstra bakar tu bukhur. Akhirnya, dia membuatkan,
kebakaran tersebut, api bukhur tu terkena sebahagian daripada kain Kaabah yang sekaligus membuatkan seluruh bangunan Kaabah tu terbakar. Jadi bila terbakar, dia buatkan Kaabah punya bangunan tu, struktur dia dah tak berapa baik. Dah beberapa dah goyang dah, ataupun dah retak sikit. Baik. Jadi bila kena banjir, maka bangunan Kaabah tu makin lagi goyang. Jadi perempuan ni niat dia baik nak mewangikan Kaabah, tapi dia tersilap lah. Tersilap. Jadi kalau ni apa yang kita dapat faham sini adalah, kalau kita ini tak beberapa mahir tentang perkara tersebut, maka serahkan kepada orang yang mahir. Itu maksudnya, kalau kita tak berapa mahir tentang perkara tersebut, maka serahkan kepada orang yang mahir. Kita ni bagus bahagian komputer. Tiba-tiba wire short. Kita tak bukan bahagian electrician, kita bahagian komputer. Kita pula bahagian komputer main agak-agak betulkan wire tu. Agak-agak jadi apa? Anguslah kita. Kan? Kena current lah. Pasal kita tak tahu. Kita bahagian current. Tiba-tiba pipe bocor, pipe ada sumbat, kita pergi betulkan. Dengan kita sekali sumbat. Bagus. Pasal kita bukan orang yang mahir dalam perkara tersebut. Kita orang yang, contoh orang yang belajar agama, dia kadang-kadang ada orang ni, atau terutama orang-orang yang mengajar, dia ada specialty tersendiri. Jarang ada orang yang conquer semua ilmu. Itu ulama-ulama terdahulu ada. Tapi ulama-ulama sekarang atau ustaz-ustaz sekarang, orang-orang yang mengajar sekarang, kebanyakannya itu ada specialty masing-masing. Ada yang cenderung kepada ilmu tauhid, bab akidah, bab perselisihan, perbezaan dalam agama. Itu dia punya kecenderungan. Ada yang, jadi bila orang yang mahir bahagian perselisihan agama, dia tidak akan mahir dalam hukum tajwid, contoh. Orang yang mahir bahagian tajwid belum tahu dia mahir bahagian fikir. Orang yang mahir bahagian fikir belum tahu dia mahir bahagian tafsir. Orang yang mahir bahagian tafsir belum tahu dia mahir bahagian hadis. Jadi apa yang saya nak cakap sini adalah, kalau kita menerangkan sesuatu subjek yang bukan kemahiran kita, maka kita kena rujuk banyak kali atau minta pesanan, nasihat daripada orang yang memang expert dalam that area. Saya tak mahir sirah, saya kena rujuk orang yang mahir sirah. Saya tak boleh kata, ataupun saya bukan orang yang mahir hadis, saya kena rujuk pada orang yang mahir hadis. Saya tak boleh kata saya nak baca hadis, saya tak mahir hadis, saya main agak-agak makna. Kemudian saya rumuskan hukum kat dalam situ. Tak semestinya saya mahir hadis, saya faham fikir. Tak semestinya saya faham fikir, saya faham tauhid. Ni semua adalah ilmu-ilmu yang berbeza-beza. Jadi kalau kita tidak ada kemahiran dalam suatu perkara, maka janganlah kita berkecimpung pada perkara tersebut. Cenderung pada perkara tersebut, jangan. Nanti jadi rosak. Kita tak tahu cat. Kita bukan tukang cat, kita tukang bahagian komputer, contohnya. Isteri suruh cat, kita pun cat. Agak-agak itu cat ke, spray ke, cat muka sendiri. Tembok masih sama colour, muka sendiri dah colour putih. Kan? Pasal apa? Kita tak ada kemahiran nak pergi cat, nak pergi painting. Baik, jadi kalau kita tidak ada kemahiran, maka janganlah kita membuat perkara tersebut walaupun niat kita itu baik. Mintalah nasihat daripada orang yang mahir, ataupun ekspertis seseorang itu. Jadi balik pada perempuan ini, dia datang, dia nak niat dia baik pasal dia nak pergi wangikan Kaabah. Tiba-tiba bukan dia pergi wangikan, dia pergi bakar Kaabah terus. Seperti apa? Seperti tikus membaiki labu. Apa dibahasa kan? Kita tak tahu, kita makin merosakkan perkara tersebut. Tak tahu, buat tak tahu. Subhanallah. Jadi ini adalah dia punya introduction, bagaimana, apakah yang menyebabkan mereka nak bina semula Kaabah. Kerana ada banjir, dan banjir itu berlaku dah kena pada tembok Kaabah, membuatkan Kaabah goyang, dan pada masa yang sama Kaabah itu sudah memang sedia tak stable kerana gara-gara perempuan yang membakar bukhur, bakar haruman di Kaabah, dan kemudian dia terbakar Kaabah sekali. Subhanallah.
Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita akan sambung bab tentang pembinaan semula Kaabah pada minggu hadapan insya-Allah, walaupun minggu hadapan itu adalah hari tasyrik. Hari tasyrik yang pertama insya-Allah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan kesihatan untuk kita dapat menambahkan amalan kita khusus pada 10 awal Zulhijjah ini, dan semoga kita dapat meraihkan manfaat daripada apa yang kita dengarkan pada malam ini, dan semoga Allah SWT mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.